Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Kepada saudara-saudara saya yang merayakan Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Raya, mohon maaf zahir dan batin. Oke, saudara-saudara, kalau kita lihat di thumbnail yang saya berikan di judul video, kita akan menyentuh mengenai UMNO ataupun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, United Malay National Organisation. Okeylah. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu ingin saya nyatakan bahawa video atau penyataan yang saya berikan dalam video ini bukanlah bermaksud untuk merendahkan, melecehkan atau menghina UMNO. Malahan saya sebagai seorang yang practically masih seorang ahli UMNO, sangat sayangkan UMNO. Kepada kita rakyat Malaysia yang tahu akan sejarah, yang peka akan keadaan politik semasa, pasti kita sedar bahawa kita tidak boleh menafikan betapa relevannya UMNO sebagai parti yang banyak berjasa kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan atas kelompok kita sebagai orang Melayu sahaja. Kemerdekaan kita, saudara-saudara, adalah daripada hasil usaha atau penggemblengan tenaga UMNO, MCA, MIC dan sedikit bantuan daripada PAS di peringkat awal kemerdekaan negara kita. Kemudian saudara-saudara, pada April Fool atau 1 April 1946, jasa yang lebih besar apabila UMNO menggerakkan semangat nasionalisme orang-orang Melayu menentang gagasan Malayan Union. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, Jepun kalah, British balik datang Melaya, maka mereka menjadikan Persekutuan Tanah Melayu kita sebagai sebuah negeri jajahan direct, ya, Malayan Union. Beberapa elemen penting dalam struktur pemerintahan ini antaranya taraf kewarganegaraan, hak-hak orang Melayu, kedaulatan raja-raja dan sebagainya akan digubal menurut selera British sepenuhnya. Jadi inilah yang digerakkan oleh Datuk On Jaafar beserta rakan-rakannya untuk menentang gagasan ini dan jadilah kita negara Malaysia yang sekarang ini. Okey? Belum lagi kita sentuh tentang pembangunan, saudara-saudara. Pembangunan yang digerakkan oleh UMNO menjadikan negara kita Malaysia daripada sebuah negeri asas tani kepada sebuah negeri asas perindustrian. Hampir kesemua Perdana-Perdana Menteri yang datang daripada UMNO diberi gelaran yang mulia-mulia dengan gelaran Bapa. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Bapa Kemerdekaan. Sangat besar jasa beliau, kemerdekaan. Kemudian Tun Abdul Razak bin Husin sebagai Bapa Pembangunan. Okey. Tun Husin On sebagai Bapa Perpaduan. Tun Mahathir Mohamad sebagai Bapa Pemodenan. Kemudian Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Bapa Keterbukaan dan Toleransi. Kemudian Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau juga boleh dianggap sebagai bapa yang banyak memberikan bantuan. Pokoknya semua bapa lah. Tetapi memandangkan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak sempat melaksanakan beberapa program yang beliau dirancangkan untuk kita, maka beliau belum lagi diberi gelaran bapa, gelaran bosku saja. Apabila Perdana Menteri yang lain daripada parti yang bukan UMNO, ya, walaupun mereka asalnya daripada orang UMNO, tapi mereka bukan UMNO lagi, maka gelaran bapa mereka tidak perolehi. Tun Mahathir yang pernah digelar Bapa Pemodenan, otomatik hanya digelar Atuk. Kerana pada masa pemerintahan PH, beliau merupakan Perdana Menteri daripada Parti Bersatu. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menjadi Perdana Menteri, tapi tidak diberi gelaran Bapa. Beliau hanya diberi gelaran Abah. Ya, Abah. Mungkin kerana beliau sangat mesra dengan rakyat, maka beliau diberikan gelaran Abah tapi bukan Bapa. Dan yang lebih teruk sekarang ini, Papa. Papa, ya, Papa Non. Ataupun ada yang gelarkan Bang Non. Beliau tidak dijadikan bapa apa-apa kerana beliau belum buat kerja lagi. Kita tidak tahu, wallahualam bisawab. Ketiga-tiganya merupakan daripada UMNO. Begitu juga dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tetapi pemerintahan beliau agak singkat. Jadi kita belum sempat menilai apakah beliau, tapi mungkin beliau kita boleh gelarkan sebagai Bapa COVID. Jadi begitulah besarnya peranan UMNO. Apapun arus yang menongkah, UMNO akan tentang. Bukan saja dari luaran, dari dalaman. Pada ketika Datuk On Jaafar sendiri mengemukakan gagasan baru, sampai Datuk On Jaafar keluar daripada UMNO mengumumkan parti negara. Begitulah tegasnya UMNO pada ketika itu. Tapi sekarang ini saudara-saudara, yang memilukan, UMNO seolah-olah keluar daripada landasan yang meletakkannya sebagai parti tunjang negara. Ketegasan tidak ada lagi. Mereka terus-menerus bergelut untuk memulihkan imej yang ada yang terpalit akibat beberapa kesilapan yang sama ada disengajakan atau tidak, wallahu alam,
Yang sekarang ini menyebabkan parti ini dilihat sebagai parti yang kalah, parti yang terkebelakang, parti yang dilihat tidak lagi mempunyai prinsip. Prinsip asalnya dan asasnya memperjuangkan parti Melayu sekarang ini seolah-olah sudah diambil alih oleh parti-parti lainnya. Kedominanan UMNO sudah tidak ada lagi. Kita lihat berdasarkan keputusan pilihan raya dari tahun ke tahun, bukan tahun ke tahun lah, dari pilihan raya ke pilihan raya. Perolehan kursi yang diperoleh UMNO merosot. Dan Barisan Nasional sebagai parti yang ditunjangi oleh UMNO pun ikut sama terpalit dengan hal ini. Jadi saudara-saudara, kalau masalah yang ada sekarang mungkin disebabkan oleh salah percaturan, perpecahan, politik uang, nepotisme, maka masalah yang lebih ke depan ini sangat-sangat lagi orang kata kompleks. Karena itulah dalam konten video ini saya menyatakan bahwa apa yang bakal dilakukan UMNO 2 bulan dari sekarang adalah satu proses bunuh diri yang sangat-sangat berisiko. Menyertai PRN. Memang seronok. Jangankan UMNO, parti-parti yang tidak ada harapan seperti Berjasa, Hamim, Warisan, semua itu pun terikut-ikut mau pilihan raya. Siapa yang tidak suka pilihan raya? Parti muda yang sedar mereka tidak bakal menang apa-apa pun, mereka masih mau ikut pilihan raya, apatah lagi parti sebesar UMNO. Tapi lihat risikonya. Kalau saya jadi presiden UMNO sekarang, kalau saya dari Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, saya ikut PRN. Tapi ikut PRN di 3 negeri sahaja. Yaitu Negeri Sembilan, Selangor, dan Pulau Pinang. Kalau orang kata kalau kau tidak ikut pilihan raya nanti orang bilang kau pengecut, biarlah. Daripada bakal dimalukan di malam keputusan pilihan raya nanti. Karena apa saudara-saudara? Apabila kita buat analisis yang ada sekarang berdasarkan sentimen rakyat dan kegagalan kerajaan perpaduan, maka ada kemungkinan jika UMNO meletakkan calon di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu, besar kemungkinan UMNO akan pulang dengan roti telur. Tangan kosong saudara-saudara. Ya. Jika mereka letakkan calon PAN, mungkin PAN atau Parti Amanah Negara ada peluang lagi, sikit-sikit lah. Dan sikit-sikit, oke. Tapi kalau UMNO sudah tidak ada, karena di 3 negeri berkenaan sudah diwar-warkan bahwa sama ada PKR atau PAN akan menjadi teraju utama dan bukan UMNO. Jadi ini sangat-sangat membimbangkan. Kalaupun mereka menang 1 kursi saja mungkin di Terengganu, kalau Datuk Seri Ahmad Zahid bertanding. Kalau tidak, ya, memang kosong. Di Negeri Sembilan, memandangkan Tokmat ataupun Datuk Mat Hasan, timbalan Presiden UMNO berada di sana, besar kemungkinan dengan aura PKR yang masih kuat di Negeri Sembilan, UMNO mungkin memperolehi beberapa kursi. Dan di Selangor, peluang masih cerah, walaupun tanpa Tan Sri Noh Omar. Sekarang ini kekuatan UMNO sudah sangat-sangat kurang di kawasan-kawasan di utara, di Sabak Bernam, di Sungai Besar, Tanjung Karang, tanpa Tan Sri Noh. Tapi kita menjangkakan, kalaulah penyokong-penyokong PKR memberikan undi mereka kepada UMNO, maka dapatlah juga. Malahan, kalau orang marah PKR dan sayang UMNO, besar kemungkinan Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri, yaitu Datuk Megat, boleh jadi Menteri Besar. Katalah, kalau Pakatan Harapan menang, PKR kurang kursi, UMNO banyak kursi, boleh jadi. Kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi saudara-saudara, tetap saya nyatakan, even di 2 negeri berkenaan pun, boleh jadi Pakatan Harapan pun kalah. Di Pulau Pinang, kita tengok ya, Pulau Pinang ini orang katakan kubu kuat DAP. Tapi cuma di kawasan-kawasan pulau yang banyak pengundi-pengundi bukan Melayu. Kerusi di Pulau Pinang tidak ikut jumlah berkenaan. Banyak juga kerusi-kerusi Melayu terutama di seberang Perai. Kalaulah UMNO bertanding melawan calon-calon PAS di utara, saya rasa peluang UMNO terkubur. Jadi misi UMNO untuk bertanding pada kali ini sangat-sangat berisiko saudara-saudara. Congakan yang dibuat oleh UMNO pada kali ini adalah satu congakan yang silap besar. Mereka mencongak bahwa penyokong-penyokong DAP ya, akan menyokong mereka. Pengundi-pengundi Cina ataupun India daripada DAP akan menyokong mereka. Tapi mereka silap. Kita ambil 2 kawasan. Contoh, kalaulah DAP bertanding di kawasan yang mereka jadikan kubu kuat mereka, tanpa bantuan jentera UMNO pun mereka boleh menang. Mereka boleh menang, tidak ada masalah. No problem, no UMNO also we can still win handsomely. Tapi di kawasan yang UMNO bakal bertanding, sama ada di Negeri Sembilan ataupun di Selangor atau mungkin di Pulau Pinang, saya berani potong jari saudara-saudara. DAP mungkin akan bantu sedikit, tapi tidak secara penuh. Ingat saudara-saudara, dendam DAP terhadap UMNO belum pernah padam.
Dendam yang tidak disedari inilah yang merosakkan UMNO sekarang. Sehingga orang-orang di EPI dibawa masuk ke Pusat Dagangan Dunia Putra. Dendam inilah. Sekarang ini sebenarnya di EPI sedang ketawa apabila mereka berjaya memperkotak-kotakan UMNO. Kerjasama atau nikah muta'ah antara UMNO dengan DAP ini, sebenarnya di EPI masih banyak skandal lain. UMNO setia dengan DAP. Jadi itulah natijah yang UMNO tidak sedar. Mereka ingat DAP akan tolong mereka. Kehancuran UMNO merupakan matlamat DAP. Mereka memang bekerja sama sekarang. Anthony Locke kelihatan selesa korong-korongnya bekerja sama dengan UMNO. Tapi ingat, kerjasama ini hanya untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Tanpa 30 kursi daripada Barisan Nasional, kerajaan pusat tidak boleh, kerajaan madani tidak boleh ditubuhkan. Jadi dengan tergesa-gesa dan dengan cara yang licik, DAP sanggup bekerja sama dengan UMNO. Kenapa kalau kita tengok di berita, DAP UMNO saja? Tidak pula orang perbincangkan PKR UMNO, tidak. Karena apa? Dendam DAP terhadap UMNO tidak akan berkesudahan, saudara-saudara. Ya. Jadi, video ini sebenarnya bermatlamat. Kalau didengar oleh akar umbi UMNO atau pemimpin UMNO sendiri, kita minta fikirkanlah. Pertama, lihat congak risiko yang bakal diperolehi kalau bertanding juga di pilihan raya. Dimasukkan calon sebagai calon yang bakal disembelih macam ibadah kurban ini hari. DAP dan PKR tahu di negeri-negeri utara dan pantai timur mereka bakal kalah. Jadi image UMNO lah yang mereka korbankan di sana. Satu. Kedua, perkirakan tentang DAP, dendam DAP tadi. Ya. Ketiga, ingat, kalau UMNO kalah dengan teruk pada pilihan raya negeri yang 6 ini, saya rasa image UMNO bakal terkubur. Bukan untuk selama-lamanya, tapi untuk pulih sangat-sangat susah. Jadi sedarlah wahai pemimpin UMNO, dengarlah keluhan akar umbi yang masih berharap ini. Siapa tidak sayang UMNO, saudara-saudara? Saya pun syahdu mau bikin ini video. Tapi apa boleh buat? Mereka, saya tidak tahulah apa yang bermain di kepala para pemimpin UMNO, tapi seolah-olah mereka terdesak sekarang ini. Ke kiri tidak boleh, ke kanan tidak boleh, dia ghostan sajalah yang dia tahu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.